Baik Auda, Alhamdulillah ya kita sekarang mengikuti dalam segmen Bisaitah tu di mana kita bicara mengenai dengan 10 tanda daya kawalan diri yang tinggi. Alhamdulillah ya, pagi ini telah pun kita ni bersama dengan tetamu undang kita yang tidak asing lagi sebetulnya di studio Rampai Pagi. Jadi kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Rusli Bujang iaitu konsultan tingkah laku. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat menunaikan ibadah berpuasa Tuan ya. Terima kasih sama-sama. Jadi tadi sudah kami memikirkan 10 tanda daya kawalan diri yang tinggi. Apa 10 tanda? Kalau tadi saya sempat berbincang melibatkan bulan Ramadan. Jadi saya terkenanglah okey 10 malam terakhir. Mungkin mungkin tapi inilah ya yang akan kita bawakan kepada penonton. Kita akan bertanya terus kepada Tuan Rusli mengenai ini dan juga kita ni mengetahui dengan adanya tajuk ini boleh memberikan penjelasan kepada kita. Apa sebenarnya daya kawalan diri dan juga kenapa topik ini dibincangkan untuk hari ini. Terima kasih Tuan Intan. Alhamdulillah. Sebenarnya tepatlah ngam. Tajukan ini memang ada kaitan secara langsung lah dengan ibadah puasa yang sudah kita dijalankan dan insyaAllah ini mungkin hari terakhir kita ni berpuasa. Ada satu hal yang macam sangat luar biasa lah pada saya lah sebagai ahli sains sosial tentang ibadat tani berpuasa ni. Kalau dari segi itu saja pelaksanaan ibadat macam kalau tani perhatikan ibadat-ibadat yang lain macam sembahyang kalau orang tu sembahyang nampak tani sembahyang tunggal langgar actionnya. Kalau orang naik haji nampak juga akan pergi ke Makkah mengerjakan tawaf, sa'i dan sebagainya. Apalagi membayar zakat nampak. Tapi kalau puasa ni walaupun kata ni nampak ia dah makan, tapi mana tani tahu ia dah makan di belakang di mana-mana. Satunya dan ini perubahan tu karena perubahan tingkah laku, sikap, perasaan tani itu terjadi hanya setelah kata ni masang niat saja. Sajak berpuasa pada esok hari dan lepas itu segala yang halal dah kata dimakan. Jangankan indah halal lah, yang halal dimakan dah kata dimakan. Yang sunnah indah kata ni buat apa. Mesti sunnah tu yang adalah yang halal je lah kalah. Tapi indah kata ni buat disebabkan kata ni sudah committed untuk mengerjakan ibadah puasa di tadi. Satu hal bagi saya satu hal yang sangat luar biasa lah kepada agama katanya itu sudah menetapkan setahun sebulan dalam setahun itu katanya sebulan itu akan berpuasa selama 30 hari ini. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan saya kalau tadi bercakap tentang puasa ni selalu ada kaitan dengan adalah apa tujuan daripada berpuasa ni. Kalau menurut agama katanya itu ayat 183 dalam Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya apa tu ya, wahai orang beriman yang adalah kamu berpuasa sebagaimana orang dulu-dulu pun sudah disuruh berpuasa ni. Dan di ujungnya artinya supaya kamu bertakwa. Nah, so ini yang selalu ni macam bertakwa tu apa ia punya operational definition definisi operational dalamnya maksudnya tu dalam tingkah laku perbuatan kata di sehari-hari ni macam mana kata ni boleh macam mana kan usulnya orang yang bertakwa ni. Itulah saya sebagai ahli sains sosial cuba mencari ni padanannya adalah 100% tapi apa padanannya orang yang bertakwa tu secara bahasa yang mudah saja simple dan saya menemukan takwa tu wallahu alam tapi terlebih kepada kawalan diri ni orang yang bertakwa tu artinya ia sudah punya daya kawalan diri yang tinggi dapat mengawal dirinya. So itu yang kata dibuat kan masa kata berpuasa kan tadi menahan diri kita ni daripada makan yang halal tadi asalnya tapi kita ni tahan diri untuk mengikut perintah Allah Ta'ala, untuk kita ni berpuasa. Dan lama kelamaan, bila kita dibuat hal itu, kita ni punya daya kawalan diri. Jadi buah ataupun hasil daripada orang yang berpuasa itu adalah ia mempunyai daya kawalan diri yang tinggi. Sebab itu saya katakan tadi, tajukan ini sebenarnya memang ada kaitan secara langsung dengan ibadah puasa yang kita ini jalankan ini. Kalau kata ini betul-betul memaknai ibadah puasa yang kita ini jalankan ini. Bukan hanya kita ini menahan lapar dahaga itu. Kalau kita ini menahan lapar itu, kita dapat lapar saja. Contoh ada kanak-kanak misalnya, memang ada terjadi. Wahnya, cuman ni Pak, ada doa supaya anda dapat menahan indah laparnya, indah kering lehernya. Ada pelang baca inna a'tainakal kautsar 11 kali bertiupkan ke air. Tapi itu sebenarnya pelajaran yang lebih besar.
yang patutnya kata ni sampaikan itu memang puasa ini itu berlapar tu so ia dapat menerima hakikat untuk berlapar itu macam mana rasanya berlapar itu. Jadinya atu maksudnya itu memaknai rasa lapar itu sehingga lepas itu ia akan mudah terasa kesusahan, kepayahan macam mana orang lain yang dah makanannya. Itu artinya essence ataupun inti daripada atau buah daripada kata di berpuasa itu. Betul. Sehingga saya ada juga saya sentuh sudah perkaranya di Barat dalam kajian-kajian Barat diorang menemukan ada satu dipanggilnya eksperimen atau marshmallow eksperimen dan sebenarnya secara langsung bukan lagi secara langsung ada kaitan dengan daya kawalan dirian ni, menahan dirian ni. Ada satu eksperimen di kalangan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun 6 tahun dalam bersama 600 orang. So eksperimennya tu kanak-kanak tu dimasukkan dalam sebuah bilik dan dia seorang ada kamera di beberapa sudut tadi memantau perbuatan kanak-kanak itulah. Yang damitnya 4 hingga 6 tahun. Jadi anak-anak tu didudukkan macam ni lah, didudukkan dalam sebuah bilik, ada kamera memantau. Dan di atas meja ni ada marshmallow. So panggilnya marshmallow eksperimen. Jadi eksperimennya mudah saja. Boleh makan awalan ni ataupun tunggu 15 minit dia akan dapat 2. Jadi kalau dia makan awalan ni dapat 1 siap. Tapi kalau dia mau menunggu selepas 15 minit akan ditambah 1, ada reward, ada hadiahnya. Ganjarannya kalau dia menahan diri. Dan ternyata daripada 600-an ni 200 orang kanak-kanak dapat menahan dirinya tu, mau mendapatkan 2 tu. Dan bila dikaji lagi setelah 10-20 tahun kemudian ternyata anak-anak yang mampu menahan dirinya tadi ni which is ada kawalan diri itu kadang-kadang yang berjaya kemudian harinya. Nah, so artinya kan arah katanya ni orang Islam ni kalau kata dia benar-benar memaknai arti puasa tu kita ni insyaAllah akan menjadi orang yang berjaya. Ambil saya contoh lain lagi contoh bulan puasa ni semana-mana saja kita ni jadi keupayaan kita ni untuk beribadah jadi luar biasa. Biasanya kita ni mengerjakan solat 17 rakaat saja. Tapi bulan puasa ni kita ni tambah lagi solat rawatib. 17 rawatib kalau dicampur semua 18. Sudah berapa tu? 35. Campur lagi sunat isyraq, solat duha 4. Sudah campur lagi solat malam, tahajud ada 11 lagi. Dan ia tadarus 20. Totalnya biasa-biasa kalau dicampur sunat 50. Tapi sepanjang ni kita ni boleh sembahyang 70 rakaat. Setiap malam 10 malam. Terus sekali Jumaat tu. So artinya itu kekuatan yang luar biasa. Hanya kita ni masang niat saja. Aku akan berpuasa. Dan kita ni punya kekuatan yang luar biasa. Selepas satu. Itu maksud saya itu ada satu hal yang sangat ajaib lah untuk katanya. Kalau kita mengikuti, mengambil makna daripada itu, insyaAllah kita akan berubah. Bertransform menjadi orang yang lebih produktif. Daripada sebelumnya itu yang saya tadi ada tanda-tandanya. Itu yang akan insyaAllah kata dibicarakan macam mana tu orang yang sudah berjaya dalam mengawal dirinya ni. Ada tanda-tanda jatuh. So itulah yang maksudnya daripada perbincangan pagi ini insyaAllah. Jadi kita berbicara mengenai dengan daya kawalan diri yang tinggi tuan yang telah tuan kongsikan. Jadi tuan tadi menyentuh mengenai dengan tanda. Jadi kami berdua ingin tahu apa sebetulnya tanda dan juga akibat kurang daya kawalan diri ini tuan. Okey, sebelum itu saya dikaskan dulu daya kawalan diri dalam menurut daripada perspektif psikologi lah. Ia sebenarnya adalah satu keupayaan kita ni untuk mengurus pemikiran kita ni, perasaan kita ni dan juga kehendak, keinginan kita ni. 3 ni. Okey, kalau tadi dapat mengawal 3 ni, mengurus ataupun keupayaan kita ni untuk mengurus emosi, tingkah laku kita ni dan juga kehendak, keinginan kita itu adalah namanya daya kawalan diri. So kenapa kita ni menahan diri, mengawal diri? Pasal untuk mencapai satu matlamat di kemudian hari itu, di kemudian. So artinya kalau dikaitkan dengan ibadah puasa kan kita ni menahan diri daripada berbagai supaya kita ni diberitahu dalam Quran tadi itu supaya kita ni menjadi orang yang bertakwa. Soalnya saya tadi secara mudah bertakwa itu adalah orang yang mempunyai daya kawalan diri yang tinggi. Kan selalu kan kenapa tanya orang ni, wah sudahnya patut tinggi pelajarannya, sekolah agama sudah mungkin kurang pengertian agama kalinya. Suatu macam pada saya agak kurang tepatlah. Tapi kalau sebenarnya apa yang terjadi lah kalau dia melanggar satu peraturan ke apa tu, sebenarnya daya kawalan dirinya tu yang rendah. So macam-macam lah akibat kalau orang punya daya kawalan diri rendah ni. Suatu secara umumnya artinya
daya kawalan diri ni sebenarnya ada 3 jenis lah. Dapat mengawal emosinya, dapat mengawal kenaknya tu, dapat mengawal tingkah lakunya tu. So macam itulah. Jadi secara antara 10 tanda ni saya sampaikan secara ringkas sajalah. Yang pertama, kalau kita ni benar-benar mampu menjalani proses berpuasa tu, menahan diri, berlapar dahaga tadi tu dengan baik dan memaknai isi di sebalik itu, pengajarannya, esensinya, insyaAllah pertama tu kita ni akan menjadi individu yang indah mudah dipengaruhi. Okay. Sebab tadi dapat mengawal diri kita ni. Tiba-tiba ada saja ambillah macam mudah, macam mendapatkan berbelanja dalam perkara-perkara yang mungkin kita ni kita ni perlukan, tapi kita ni mau saja kan membeli barang itu. Tapi kalau kita ni punya daya kawalan diri yang tinggi, artinya kita ni akan mudah terpengaruh dengan apapun ucapan-ucapan. Hari ini lagi media sosial macam-macam, tanpa ada surpresa, tanpa ada pengesahan, dan kita ini terus saja kongsikan saja. Sehingga dan ada yang itu kadang-kadang jadi terpengaruh. Hanya disebabkan oleh maklumat-maklumat yang belum tentu jelas tadi. Jadi orang yang sudah dilatih, dirutinkan, dikondition selama 30 hari dalam bulan puasa ini, insyaAllah akan punya daya kawalan yang tinggi dan ia akan mudah terpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian dalam masa yang sama juga yang keduanya dan ketiganya tu, ia akan setiap ada kejadian itu akan memikir secara pikir panjang dunia kata ni sebelum mengambil apa-apa tindakan apa itulah. Kemudian dalam masa yang sama, orang yang punya daya kawalan diri tinggi ini juga ia tahu apa yang diinginkannya tu bang. Ya, ini dilatih pasal kan kita ni sudah dipadahkan, diberitahu dari awal bahawa akan terjadi satu malam yang sangat luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar tu. Jadi kita ni salah satu target kita ni tadi. Di samping target besarnya tu untuk mata utamanya untuk kita ni menjadi insan yang bertakwa tadi. Jadi kita ni adalah salah satu motivasi kita ni untuk mencapai ke sana tu. Jadi kita ni tahu apa yang kita ni buat, apa yang perlu kita ni lakukan. Suatu kita ni memperbaiki diri sebelum ni biasa saja, tapi di panjang bulan Ramadan itu kita ni meningkatkan lagi kekuatan ibadat kita ni tu. Kemudian of course lah dengan usaha kita ni akan menjadi mudah marah, dapat mempunyai kawalan tinggi, dan menjadi tingkah laku, pemikiran perasaannya itu menjadi lebih terkawal, dan ada rasa selamat dan sebagainya. So adalah. Nah sebaliknya lah kalau tak kata ni orang anitah ni, artinya kalau orang macam ni lepas puasa masih juga ada ulang-ulang macam ni, artinya ia anda punya daya kawalan diri. Contohnya mudah hilang kawalan, lose control, baru sedikit sudah, ataupun mudah marah, hilang sabar. So ni ataupun emosinya mudah terganggu apa. So artinya hal macam ni membuktikan kalau ataupun anda dapat menangani perkara-perkara yang mencabar sedikit saja, sudah payah dengan payah sekarang ni, kehidupan masih susah apa. So kalau itu menunjukkan anda berapa mengambil pengajaran daripada lesson daripada ibadah puasa yang dijalankan jatuh. So macam itu secara mudah. InsyaAllah kan saya tambah lagi itu sebagai antara yang baiknya tadi yang saya sebut itu yang dah mudah terpengaruh, yang dah mudah jadi marah, yang akan rasa selamat dan yang dah dapat mengawal dirinya itu dengan baik lagi. Ya. Jadi itu dah sebahagian tanda Tuannya daya kawalan diri. Jadi kalau tadi sudah mengetahui tanda, macam mana kita ni akan mengenal pasti tu Tuan? Okey. Macam berat rasa itu. Saya tak bila kita tanya soalan tu macam saya terkanang. Ada baru viral 2-3 hari lepas sekali di negeri lain pulang. Katanya ini kisah sebenarnya, sebenarnya mau berkongsinya supaya menjadi pengajaran kepada orangnya. Seorang ibu, dan ia terdapat macam satu benda kristal macam kira mahal lah di rumah itu kan. Dan sama masa dirujuhlah tadi oleh anaknya ni, jangan pecah, berkecai kaca tu. Jadi ibu ni yang indah lagi mempunyai daya kawalan diri tadi, habis lepas marahnya tu, menyerang disumpahnya lah. Sumpah ini lebih kurang macam ni, mudahan kalau kau akan hancur, pecah, berkecai ni macam kaca ni macam itulah arah anaknya. Selagi damit ini kisah ibu yang menceritakan ini, kisah benar katanya. Pastinya fast forward, 20 tahun kemudian. So anak yang marahnya tadi berjaya, menjadi orang berjaya dan menjadi anak yang dikasihinya. Seorang arkitek lagi, berjaya dan arkitek dan menjadi harapannya di rumah itu. Dan pada satu hari anak itu terpaksa melawat projeknya projek rumah baru siaplah satu.
Entah macam mana sama lalu ke belakang untuk memastikan lurus ke sudah penggunanya ni. Sama pun tu runtuh. Pecah-pecah. Runtuh, yes, rumah tu pecah-pecah dan sama ianya tu pun masa orang tu melihat ia tu tu bah macam hancurlah anak itulah dan dibawa sampaikan ke arwah ada ibu ni. The moment dia mendengar cerita tu kan karena kabarkan ia tu kan keadaannya macam mana terus dia kanang. Oh, doa-doa yang dulu lah. Doa-doanya, sumpahnya yang duluan ini. Satu orang kata dia, ada banyak orang tadi pandai diubahnya. Nak bertuah. Dia tu dari psikologi. Ada lagi, bahlul itu sebenarnya nama wali Allah sebenarnya. Bukannya ada tu. Tadi perkataan negatif. Tapi sebenarnya itu untuk jadi positif. Bahlul itu sebenarnya nama seorang wali Allah. Bukannya Allah. So artinya orang tadi itu mengubah supaya kata-kata itu menjadi indah sampailah yang baik tadi. Tapi tak lesson sebenarnya adalah kawalan diri itu tadi. Kalau saya dapat mengawal rasa marahnya tu, dia akan mengeluarkan kata-kata macam tu. Jadinya orang yang punya daya kawalan diri tadi, salah satu lagi tandanya tu ialah artinya kalau dalam keadaan tadi tertekan, kadang ada situasi yang tadi boleh membangkitkan rasa marahnya tu, ia dapat mengawal dirinya. Istighfar dulu ataupun dapat apa mungkin ada sebabnya. Cuba rasional dirasionalkanlah. Okay. Lagipun dalam psikologi lah sebenarnya kejadian dalam dunia ni 90% dalam apa yang berlaku di sekitar kita ni sebenarnya dapat kita ni kawal. 10% saja indah. Besar tu 90 dengan 10%. Tapi tentu sayangnya kadang-kadang tadi terbawa-bawa kepada 10. Jadi panggilnya konsep 90-10. Okay? So kalau kita dapat mengingati cerita tadilah, ingat di cerita 90-10 ni insya-Allah apapun keadaan tu insya-Allah dapat kawal. Cuma ada caranya. Ingat saja 90 saya boleh mengawal. 10 saja kejadian di luar ini adalah di luar daripada kawalan saya. Contoh. Itu ni anak tadi ni contoh dia. Ni saya ubah sikit senarionya lah. Anak ni bawa minuman kopi hitam pelikat artinya hitam bandar lah. Dan tiba-tiba bawa ada ibu lah kali atau ada father lah nak tumpah yang hitam pakai lagi yang putih. Tumpah macam mana sebenarnya reaksi kita ni. Reaksinya kalau yang dapat mengawal diri ia akan marah. So dalam keadaan marah tu dia dapat mengawal dirinya, dia dapat mengawal percakapannya, keluar macam-macam. Ini macam mana boleh ni. Jadi marahnya anak tu anak merasa feel down. Datang mungkin ada suami lainnya, ni tiba-tiba datang lagi kenapa ni bang? Sama je ni. Ada lagi lelaki bini. Datang ni mungkin pembantu. Kenapa ni? Kau paling jadi esok kau beli negara-namanya. Lepas tu dalam keadaan masih marah, dapat mengawal diri ia drive lagi dalam keadaan drive ada orang mutong dia tanya parah lagi, putongnya lagi balik. Langgar lampu merah. Hanya sebabkan tadi yang dapat mengawal dirinya tadi itu. Nah, kalau di reverse, kalau saja di reverse, ngerti tadi sebenarnya semua kerja dalam dunia ni 90% satu dalam kawalan ketani, Pak. Ketani kena marahi. Tani mau jadi ikut marah juga. Itu pilihan kata ni, pilihan kata ni. Pilihan tani untuk jadi bersedih ataupun terusiknya kata ni, this our choice, pilihan kata ni. Nah, balik semula yang 90 tu ni, 90% itulah, ni aku, this is ini tentang diriku, aku dapat mengawal, aku dapat membiarkan keadaan ini. So, ubahlah tadi tu. Instead dengan cara negatif tadi, tegurlah anak itu dengan baik. Lain dapatlah. Next time akan datang hati-hati. Tadi macam mana boleh tu? Ni pak basahnya, lantai basah. Apanya, ia sendiri punya pasal, Father punya kan. Kadang-kadang boleh jadi macam tu. Kalau bila kita ni melihat, tu tadi, kalau 80-20, lain. Melihat kesalahan itu pada diri sendiri, bukan pada orang. Tapi sayangnya dalam realitinya kita ni selalu melihat kesalahan orang itu yang banyak, Pak. Tapi kalau kita ni melihat apa, walaupun kita ni nampak benar, bila 80% kita ni yang itu selalunya akan kawalan dia itu akan menjadi timbul lagi. Suatu sebagai analoginya untuk memberitahu macam mana daya kawalan diri tadi ni orang yang dapat mengawal dirinya tu artinya macam ia dapat berapa banyak surah 5 kadang ke-7 sudah saya sebut itu artinya ia dapat membuat keputusan yang baik dengan disebutkan tadi ia dapat mengawal dirinya tadi itu dan ia menjadi lebih sebagai ketua, sebagai pemimpin di rumah itu dia akan menjadi lebih efektif, lebih berkesan. Yang ke-9, yang ke-10 itu dan insya-Allah ia akan lebih lebih teratur kehidupannya terarah. Ia tahu macam mana
kehidupan untuknya melalui kehidupannya tu. Nanti boleh jadi topik yang satu tu yang pasal cakap daripada seorang ibu. Mungkin boleh diambil nanti topik itu dijadikan dalam segmen Bisaitah tu. So ianya sangat menarik untuk kita ni pelajari dan juga kita ni manfaatkan dalam kehidupan rutin harian tani. Okey, kalau tadi tanda dan juga akibat kurang daya kawalan diri dan juga benar pasti dan apa akibatnya, manfaat mempunyai daya kawalan diri ni. Apa antara kelebihan dan juga kebaikannya ni tuan? Okey, sebahagian sudah saya sebut tadi kelebihan-kelebihannya tu. Kalau bila tadi punya daya kawalan diri yang tinggi itu tadi, artinya petani akan menjadi kalau petani boleh mainkan peranan petani itu dengan lebih berkesan. Apapun peranan petani sebagai suami, sebagai bapa, sebagai pemimpin mana dengan lebih berkesan kerana mempunyai daya kawalan diri yang tinggi itu. Kalau tidak mungkin disebabkan hal-hal yang kecil tadi akan memarahi orang. So ambil tadi yang tadi itu kena ambil semua orang mungkin dimarahinya tadi hanya sebabkan kofinya tumpah ni tadi. Kalau di pejabat ataupun mana ia memarahi orang lain. So akibat daripada kemarahan ni ini ada kisah lain itu yang anak orang ada yang seorang anak menganggap bapanya ni banyak pun ni makin jadi pemarah sudahnya akhir-akhirnya. Sekali bapanya ni pun macam orang yang pernah ada macam ahli hikmah je lah. Kerana cuma nilainya. Kalau kau marah lagi sekali dia, kau lantak dinding itu dengan pakunya. Dia pun marah-marah. Dia dapat mengawal diri marah. Jawapannya lantak saja. Lama-lama oleh kerana balarnya tu habis panuh dindingnya dilantak jangan paku. Kalinya bapanya lah cuba ni lah. Kalau kau marah lagi sekali dia, kau cuba kawal marah tu jangan caput paku atunya. Kali dia pun cubalah mesti ku cuba ni apa kenapa bapa suruh cabut paku ni. So suruh adalah dikawalnya lah. Dan akhirnya alhamdulillah dapat dikawalnya dan dicabutnya lah paku tu. Marah lagi tahannya lagi. Marah lagi dapat tahannya. Lama kelamaan habislah dinding yang sudah letaknya dicabutnya. Kali dia pun dengan banggalah akhirnya alhamdulillah aku sudah dapat mengawal diri punya daya kawalan diri sudah yang tinggi. Bagus lahnya. Sejak oleh hampir-hampir dinding atunya. Apa ada di dinding atunya? Ini apa? Lubang-lubang pakunya. Ayat taninya. Marah matu yang mungkin kau sudah dapat mengawal, tapi kesan kemarahan matu kepada orang itu akan masih lagi bertahan. Itu cukup mendalam maksudnya. Akibat daripada daya kawalan diri yang dah terkawal itu. Jadi kalau kita dapat mengawal, artinya secara otomatik insya-Allah katanya akan menjadi individu pemimpin yang berkesanan ini tadilah. Dan of course dengan daya kawalan diri yang tinggi ini tadi, katanya akan menjadi lebih mempunyai keyakinan yang tinggi juga. Sebab kita tahu ada video-video viral orang baru masuk Islam sekarang banyak kan kesan daripada mencuri-curi makan dalam kereta kedapatan oleh bininya kan. Tapi itu betapa suka petani yang macam sudah terbiasa kerana ni dapat kawalan itu tadi. Dan ia oleh kerana baru kan memulahkan kena. Jadi belum ada keyakinannya tu bang. Ini baru pukul 11 saja, berapa jam lagi ya. Jadi kita ni menahan itu, sabar. Lama-lama kita ni dapat menahan diri itu sampai kita ni menghabiskan puasa tadi itu. Okay. And then of course lah bila kita ni punya daya kawalan diri yang tinggi ni, insya-Allah perhubungan kita ni pun jadi lebih terkawal juga. Saya sebagai pengamal kaunseling di swasta dari semasa ke semasa ada saya berjumpa juga pasangan-pasangan nampak. Saya boleh dikatakan antara puncanya itu disebabkan oleh tidak dapat mengawal lah. Kalau ia bersikap abusif ke apakah mengawal itu mengawal tingkah lakunya, perasaannya, pemikirannya ini tadi. Jadi itu sebenarnya kalau daya kawalan diri tinggi ia akan dapat dapat memperbaiki hubungan itu. So dalam permasalahan seharian ni macam ada 3 cara kita ni 3 cara untuk kita ni coping mechanism kita. Contoh kita ni masalah menggunakan emosi kita ni emosi ataupun mengelak avoidance emosi dan atur. Dan kalau kita punya daya kawalan diri yang tinggi, insya-Allah kita ni boleh membentuk hubungan yang baik. Alhamdulillah. Ya sebenarnya memang menarik topik ini. Nampaknya setengah jam itu pun dah cukup. 10 tanda daya kawalan diri yang tinggi. Tapi mungkin boleh kita ni bawakan mungkin dengan tajuk yang lain, tapi ada kena-mengena dalam 10 tanda daya kawalan diri yang tinggi. Apapun terima kasih kepada Tuan kerana penjelasan dan juga memberikan sedikit manfaatnya kepada kami untuk dijadikan petani rutin kita ni lah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam.